Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Summa abaina ummahatina jaddan masyayikhina wa li muallimina ala jamal muslimin muslimat wal mu'minin min asyhadallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa ta'sir karim. Imam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur kepada Allah SWT pertemukan kita pada malam ni. Dan mana kita sambung bab yang ketujuh, adab yang dikerjakan selepas terbit matahari hingga gelincir matahari. Jadi sebelum tu saya nak baca sikit tentang SOP yang dikeluarkan lewat petang ni, tentang selepas hari ni hari mula PKPP yang dilaksanakan, dan ada beberapa pindaan pada SOP yang sebelum daripada ini. Dan sebenarnya SOP itu diperkemaskinikan, iaitu tata cara solat Jumaat, solat jemaah fardu 5 waktu, dan aktiviti-aktiviti agama dalam tempoh PKPB ini. Iaitu yang pertama dibincangkan soal solat Jumaat. Dia kategori, kita tengok zon kita ni zon hijau, kuning ke zon merah. Kalau zon kita ni, kalau tak silap saya, zon kuning. Jadi kalau zon kuning ini, dalam SOP ini baru ni kita benarkan orang-orang yang bukan warga negara sembahyang Jumaat. Tapi PKPB yang berkuat kuasa hari ini di Pulau Pinang hanya dibenarkan kepada warga Malaysia dan PR atau orang yang muslim tetap saja dibenarkan hadir untuk sembahyang berjemaah dan sembahyang Jumaat. Warga asing tidak dibenarkan untuk solat jemaah. Dan keutamaan kepada jemaah laki-laki. Jemaah perempuan ni kita tak apa galak dia ramai. Keutamaan hanya untuk orang laki-laki. Dan umur dibenarkan ke anak-anak yang umur 12 tahun ke atas. Dan orang dewasa hingga 70, 12 hingga 70 tahun. Dan orang yang umur 71 tahun ke atas tak apa nak digalakkan mai. Tapi kalau sihat, tak ada masalah, tak ada simptom-simptom, tak ada halangan. Sebab kenapa bukan nak halang mereka mai sembahyang, tapi golongan ini lebih berisiko terdedah dengan serangan COVID ini, iaitu mereka tak digalakkan. Tapi kanak-kanak bawah 12 tahun memang tak dibenarkan langsung untuk hadir ke masjid. Dan kena macam biasalah, tetap kena berlaku SOP yang lama, sanitize, tulis nama, kalau tak boleh tulis nama di scan dengan MySejahtera, berlaku penjarakan sosial, bawa sejadah sendiri, kalau boleh memang sejadah yang besar, tak mahu sejadah yang kecil. Maknanya sejadah yang boleh kita letak anggota sujud kita atasnya, bukan untuk letak luka saja. Itu sejadah yang disuruh pada kita. Kalau zon merah ni, dia hanya terhad 15 orang jemaah dalam satu waktu. Kalau sembahyang biasa, kalau zon hijau, dia ikut keluasan masjid. Keluasan masjid, dewan solat saja. Dan kalau anak Quraisy tak boleh sembahyang Jumaat, maka mereka kena pastikan sembahyang Jumaat selesai baru boleh mereka sembahyang fardu zuhur. Begitu juga sembahyang 5 waktu, hanya warga Malaysia saja dan PR yang dibenarkan. Umur sama macam tadi, berlaku penjarakan sosial.
Sembilan jenazah pun macam tu juga. Di Zulhijjah kuning merah dibenarkan dengan penjarakan sosial mengikut keluasan masjid lah. Dan aktiviti-aktiviti agama semuanya hendaklah ditangguhkan. Forum ke, kecuali yang dibenarkan hanyalah kuliah saja. Kuliah maghrib dan kuliah subuh hari Sabtu Ahad, tu yang dibenarkan. Kuliah maghrib pun hanya dibenarkan masa paling lama ialah 30 minit. 20 ke 30 minit saja. Kuliah subuh pun lingkungan tu. Kalau arahan yang disebut tu sehingga terbit matahari naik. Jadi matahari naik kita lenggak lingkungan lepas sembahyang subuh ni, maksima dia paling tinggi adalah 30 minit, iaitu hanya dibenarkan kuliah subuh saja dan juga kuliah maghrib. Dan aktiviti ziarah kubur dan tempoh ini juga tak dibenarkan untuk kita ziarah kubur. Dan masjid kena sediakan ruang khas untuk orang-orang musafir, untuk orang yang food grab ke food panda daripada nak tinggal sembahyang, orang buat teksi ke apa ke, dia kena ada ruang khas yang disediakan oleh pihak masjid. Dan semua ni kena mematuhi SOP, kena pakai mask, suhu kena bawah 37.5. Kalau suhu lebih dari 37.5 diminta kita balik kita tak dibenarkan masuk masjid. Dan tolong pastikan tulis nama, direkodkan, sanitize macam biasalah dalam tempoh-tempoh tu. Itu antara garis panduan dalam tempoh PKPB sehingga berakhir pada awal bulan 12 nanti insya-Allah. Dan urusan nikah kahwin hanya dibenarkan dilaksanakan di pejabat, dan urusan nikah kahwin dia tak boleh tetap tarikh, pejabat kena tetapkan tarikh, dia kena ikut arahan pejabat. Sebab kalau dia tetap tarikh, contoh macam 20 hari bulan pejabat kita ni, 20 hari bulan saya rasa ada dekat 12-13 pasang. Jadi kita tak mau krem, maka kita akan jadualkan semula bila akad nikah mereka mengikut, sebab satu-satu tempat dalam pejabat akad nikah ni, satu tempat maksimum 3 orang, 3 pasang. Kalau pejabat tu ada 3 tempat, maknanya sehari itu 9 pasang ya. Tapi kalau ada sampai 15 pasang sehari itu, maka kita kena jadualkan semula. Jadi dalam tempoh PKPB ni pengantin-pengantin akad nikahnya akan ditentukan oleh pengurusan pejabat agama untuk bilik akad nikah. Dan kehadiran mungkin kita akan hadkan, tak boleh dulu kita benarkan sampai 20. Kemudian kita sebelum tu kita benarkan pada awal pelaksanaan PKP dulu, bila mula akad nikah hanya pengantin lelaki perempuan dan wali saja hadir. Kemudian kita bergerak pelonggarkan kepada 10, kemudian kita naik 20. Dalam tempoh PKPB ni mungkin kita akan kurangkan dekat 5 orang saja yang akan dapat hadir untuk majlis akad nikah. Okey, itu antara perkembangan terkini tentang pelaksanaan SOP penggunaan masjid akad nikah dalam tempoh sehingga pertengahan awal bulan 12 insya-Allah. Tuan-tuan, kita sambung perbincangan kita iaitu fasa yang ke-7, iaitu yang disebut oleh Imam Ghazali pada kita tentang kita perlu mengisi masa-masa kita yang ada ini, jangan dipersia-siakan. Sebagaimana disebut pada tuan-tuan, ulama karang panduan ini untuk kita tidak mensia-siakan masa kita, sebab masa ni adalah suatu yang cukup berharga. Dia lebih bernilai pada emas perak dan dia lebih tajam pada mata pisau. Kalau kita tak potong dia, dia potong kita. Itu masa. Dan masa berlalu, dia tak kembali lagi dah. Dan kena ingat, masa itu adalah modal hidup kita. Siapa pandai guna modal dia, maka dapat keuntungan yang banyak. Siapa yang tak pandai guna modal, dia bankrupt esok. Itu realiti dia. Sebab itu, pengarang kitab Susaliki ini, dia bawa satu panduan pada kita, adab-adab yang perlu kita jaga. Kita bincang itu sebelum subuh sampai masuk subuh. Selepas sembahyang subuh ini dia bincang kepada kita, iaitu selepas sembahyang subuh sampai masuk zuhur, terutama bagi orang-orang yang ada ruang masa, orang pencin, orang-orang yang tak ada apa-apa masalah dah ni, maka bolehlah dijadikan panduan ini untuk
melaksanakan aktiviti harian kehidupan dia, supaya makna hidup dia tu hari-hari ada benda yang bermakna dalam kehidupan dia, ada benda yang boleh mendatangkan manfaat kepada hidup dia di dunia dan di akhirat. Wa qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumil karam fid darain. Adab yang perlu dikerjakan selepas terbit matahari hingga gelincir matahari, yang pertama sembahyang subuh dan sunat isyraq. Apabila matahari terbit kira-kira segala, engkau hendaklah sembahyang 2 rakaat, iaitu sembahyang sunat isyraq. Dia lepas sembahyang subuh tu dia tak ada dah sembahyang sunat apa kan. Sunat lepas sembahyang subuh tak ada, dia kena tunggu saat matahari agak naik dah segala kan, dia pun mula sembahyang sunat isyraq. Usalli sunat isyraqi raka'atain lillahi ta'ala, sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kan Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, man shalla al-fajr fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullahi ila tulu'i syamsi summa shalla raka'atain kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin tammatin. Nabi sebut. Ini antara ganjaran janjikan dengan disempurnakan Nabi ulang, disempurnakan bagi kita pahalanya seperti mana pahala orang mengerjakan haji dan umrah. Nampak besarnya pahala sembahyang sunat isyraq ini. Kata Nabi SAW, man shallal fajri fi jama'atin, siapa yang sembahyang fajar, yang sembahyang subuh secara berjemaah, subuh secara berjemaah. Dalam tempoh PKPB ni boleh lagi sembahyang jemaah subuh buat tak ada masalah. Sebab kalau zon kuning, zon hijau ni tak ada masalah. Ya. Bagi siapa yang bersembahyang subuh secara berjemaah summa qa'ada, kemudian dia duduk iktikaf dalam masjid itu dan mulutnya berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala hinggalah tulu'u syamsi, terbit matahari, naik matahari. Thumma shalla, kemudian lepas matahari naik, thumma shalla raka'atain, kemudian dia sembahyang sunat 2 rakaat, iaitu sembahyang isyraq itu, kanat lahu, maka balasan ganjaran baginya ka ajrin hajjatin wa umratin tammatin. Maka balasannya ialah dianugerahkan baginya pahala seperti mana pahala mengerjakan haji dan umrah dengan sempurna, kata Nabi. Ini gambaran tentang kelebihan dia. Bukan lama pun nak sembahyang tu. Kita nak sembang kedai kopi lepas sembahyang subuh tu lama lagi. Trend orang masjid ni, satu PN dia setengah-setengah tu, dia ada tim dia. Lepas sembahyang subuh dia kono kereta, pergi kena tarik tamu simpang Pak Batang Bulu, simpang Lak Kepak kan. Dia tu kena tarik sembang tak apalah, baguslah tu. Tapi nak buat kata sembahyang isyraq tu lebih mudah dan lebih cepat daripada pergi kena tarik tu. Jadi gunalah kesempatan tu untuk lepas kena tarik tu balik sembahyang isyraq kan. Itu kemudahan yang ada pada kita. Maka sepatutnya engkau tidak meninggalkan sembahyang subuh secara berjemaah. Sembahyang subuh memang tak boleh jemaah, tambah orang lelaki kan, memang dituntut sembahyang bardain ni kan, sembahyang sejuk ni memang kita dituntut pada kita untuk sembahyang berjemaah kan. Kalau orang, ciri-ciri orang munafik ni antaranya dia tak sembahyang subuh berjemaah kan. Nak kenal, kalau zaman Nabi nak kenal orang munafik ni, dia tak biasa sembahyang subuh. Tambah musim-musim sejuk, musim-musim dingin ni kan. Itu dia perlukan tahap kesabaran yang tinggi untuk pergi melaksanakan ibadat sembahyang subuh. Maka sebab tu dia kata tak sepatutnya engkau tidak meninggalkan sembahyang subuh secara berjemaah. Dia nak bagi mai jadi budaya ni, dia kena lazimkan, biasakan diri. Dia kena buat, sehingga disebut kadang-kadang pandangan ulama, dia kata nak bagi jadi mudah, ringan, tapi sembahyang subuh jemaah, dia kata
Kita kena jadikan rutin harian kita. Jangan tinggal sembahyang subuh jemaah ni, ada kata 21 hari, ada kata jangan tinggal 40 hari turut-turut tu, lepas 40 hari turut-turut ke lepas 21 hari turut-turut tu, kita akan mudah sangat sembahyang subuh, tapi tak boleh hidup. Tu kita dia dah jadi budaya, sebahagian pada budaya hidup kita. Tapi kalau orang ni sekali-sekala pihak dia mula, ya, hujan sikit pun tak pergi dah. Kan? Sejuk sikit malas nak menguat dah. Tapi kalau orang yang dah jadi budaya dia, tambah hari-hari tiap-tiap hari duk jaga pukul 5.30 dia mesti bangkit, mudah bagi dia. Ya. Sekurang-kurangnya berjemaah itu ialah 2 orang, imam dan makmum. Kalau dah tak boleh main sejuk, dia kata mayanglah di rumah. Ni tambah-tambah PKPB ni kan. PKPB ni inilah peluang-peluang yang kita boleh guna untuk pergerakan-pergerakan yang kita yang dibataskan. Maka kita bolehlah guna, ajak anak-anak kita hak pakat cuti sekolah, semua duduk sekolah ni, hak muda-muda, anak kecil-kecil lagi ni. Inilah masanya ayah nak tunjuk skill dia tu imam di rumah. Kan? Yang subuh berjemaah, semayang zuhur berjemaah dan sebagainya dengan anak kalau kita tidak ada kesempatan untuk pergi surau masjid. Ya. Ini masa yang kita boleh guna. Walaupun dengan isterinya kerana demikian itu sudah menghasilkan pahala berjemaah. Sekurang-kurang tuan-tuan kita kena faham, jemaah ni maknanya sekurang-kurangnya 2 orang. Itu dah dapat 25 pahala atau 27 pahala. Kalau sembahyang seorang dapat seketui itu lah. Itu dia, kita kena jangan, kita maknanya hidup ni kita kena pandai menilai. Terutama dalam bab ibadah ini, inilah ruang yang Allah sediakan untuk kemudahan kita. Kita pandai mengambil peluang ni ataupun tak. Peluang ada depan kita. Tuan-tuan nak bagi dapat 1 pahala ke nak dapat 27 pahala? Nak dapat RM1 kan dapat RM27 atas kita. Tapi kita yakin semua orang, kita ni orang awam macam kita ni memang memerlukan pahala. Bila kita perlu pahala paling cepat bila kita masuk lubang kubur. Kita perlu pahala. Ya, kita perlukan untuk teman kita. Jadi Allah bagi kemudahan. Sebab itu antara istimewanya masjid ni ialah salah satu kemudahan yang Allah sedia untuk Allah beri peluang kepada kita untuk mempercepatkan kita menambah pahala akhirat kita. Ya. Tambah tuan-tuan masing-masing jemaah di masjid, bukan pahala 27, saya berani jamin lebih Allah bagi. Apa pahala lebih pada ibadah sembahyang subuh jemaah ini? Kita dapat pahala berjalan kaki, naik motor, naik kereta pada rumah kita. Setiap langkah kita, setiap putaran tayar motor kita, itu dikira pahala oleh Allah. Kita masuk masjid dengan kaki kanan, diberi pahala dengan kaki kanan. Baca doa yang tulis di pintu pula tu. Kan? Minta Allah kurniakan kepada kita rahmat di sisinya. Masuk kaki kanan. Lepas tu duduk dalam masjid i'tikaf. Sampai masjid nawaitul i'tikaf. Masuk masjid sembahyang tahiyatul masjid. Kalau tuan-tuan duduk di rumah, tuan-tuan tak bergerak mana? Tak dapat pahala lah. Tuan-tuan tak sembahyang tahiyatul masjid, tuan-tuan tak baca doa masuk pintu masjid, tuan-tuan tak i'tikaf. Tak senyum kat kawan-kawan lah. Di antara dalam SOP ni dia tetap tak boleh salam. Tak boleh salam. Kan? Jadi kita sekurang-kurangnya kita bermanis muka dengan orang. Ini semua pahala. Lepas tu kita takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihram iman. Tuan-tuan bayangkan kalau 2 orang dapat 27, kalau kita sembahyang satu-satu waktu 100 orang, 50 orang, tuan-tuan kali ya. 27 kali 50, berapa kali dapat berapa? Lepas tu tuan-tuan dapat pahala dengar tu imam baca Fatihah, tuan-tuan dapat pahala amin bersama amin imam. Kita dapat pahala dengar tu imam baca surah. Kita ikut tu imam rukuk sujud sama dengan tu imam. Itu semua pahala-pahala yang berbeza disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doa bersama imam, kita zikir bersama imam. Sebab Allah sebut pada kita, Nabi sebut pada kita, alaikum bil jamaah fa inna yadallaha ma'al jamaah. Hendaklah kita ni sentiasa meletakkan diri kita dalam jemaah. Sebab itu antara motivasi untuk menghilangkan sifat ibadah dalam ibadat kita, menghilangkan sifat malas dalam ibadah, yang disebut oleh para ulama,
Antara cara untuk mengatasi sifat malas melakukan ibadah ialah salah satu pada banyak cara dia ialah selalu mengerjakan ibadah ini dalam bentuk jamaah, dalam bentuk berjemaah. Kalau duduk di rumah seorang-seorang belum tentu sembahyang sunat ba'diyah, belum tentu sembahyang sunat qabliyah kalau duduk seorang-seorang di rumah. Tapi bila main masjid, tengok orang lain buat takkan aku tak buat, bukan nak menunjukkan mereka, tapi dia ada motivasi, rangsangan untuk kita nak buat. Kalau tak ada kuliah, duduk di rumah, taubat tak baca Quran, tapi duduk sini sambil-sambil nak tengok Aisyah baca Quran, tak ada kuliah, dapat pahala iktikaf, macam-macam ruang. Jadi tuan-tuan tengok, dalam satu aktiviti solat saja kita sudah mendapat pelbagai jenis pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena guna kesempatan itu. Di rumah belum tentu kita dapat benda-benda tu. Ini yang disebut pada kita, kan? Baik tu dia kata, hendaklah kita tak sepatutnya meninggalkan sembahyang jemaah, dan sepatutnya engkau tidak meninggalkan sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan kita tak ada apa, tak kalut nak pergi kerja apa semua, bayanglah sunat isyraq. Kecuali orang pergi kerja, nak masuk kerja pukul 8 tu, nak kena pergi pukul 6.30 malam-malam, nak kena macam-macam kalut. Tu lain cerita lah, ya. Tapi ada kesempatan tu guna. Dan inilah lafaz niatnya, usolli sunnatul isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Senang ya sembahyang, baca dia simple, sama ya kaifiat dia sembahyang. Pertama baca surah Fatihah, yang kedua baca qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Rakaat kedua baca Fatihah, baca qul wallah. Itu je. Kalau mau pun tentu sembahyang sunat cuma nak apa pun memang dia ada baca-baca khusus contoh. Tapi paling lekeh qul ya qul wallah. Bukan susah sangat sembahyang sunat tu. Kan? Qul ya qul wallah. Baca Fatihah. Kemudian bacalah doa, macam-macam doa. Antara doa kita baca, alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'afiyatan wa jaa'a bisyamsi min matliha, Allahumma rzuqni khaira hadzal yawm wadfa' anni syarrahu. Nampak kita minta doa yang kebaikan. Tak boleh baca Arab, cakap dalam Melayu. Bukannya susah pun, bahasa Melayu tu pun bahasa Allah Ta'ala juga. Nak mengapai tutur ni tak masuk lah, kan? Cakaplah Melayu, ambil mafhum pada doa ni. Jadikan amalan kita, bukannya susah. Kalau rasa tak ni, potong step buh lepas dapat tangan kita, macam-macam boleh buat. Ya Allah, segala pujian bagi Engkau yang menjadikan hari ini sejahtera dan mendatangkan matahari daripada tempat keluar dia, tempat terbitnya, matlaiha, daripada tempat terbit dia. Ya Allah, kurniakanlah rezeki yang baik pada hari ini, kan? Kurniakanlah kepada aku kebaikan hari ini. Warfa' anni syarrahu, dan minta berlindung, elakkan aku daripada keburukan hari ini. Minta berlindung. Awal orang Islam dia ajak tadi, ada orang qunut kita baca Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait. Itu antara doa-doa yang kita minta kasih sayang Allah. Allahumma hadini fi man hadait, ya Allah berilah petunjuk pada aku seperti mana orang-orang yang Kau beri petunjuk. Wa afini fi man afait, sihat wal afiatkanlah aku seperti mana Engkau berikan kesihatan dan afiat kepada orang-orang yang Kau berikan. Minta kepada Allah. Wa barik li fi ma a'ti, Kau berkatkanlah apa yang Kau kurniakan itu kepada kami ya Allah. Itu mana doa awal kita minta kebaikan. Disambung pula dengan isyraq ini, kita minta supaya ada kebaikan-kebaikan pada kita. Elokkan perangai kita, hindarkan keburukan pada kita. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik, ya Allah ya Tuhanku, sinarkanlah cahaya pada hatiku dengan cahaya hidayahmu, petunjukmu, supaya Allah sentiasa bimbing kita. Kama nawal ard bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin, seperti mana Engkau sinarkan cahaya pada bumi dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat dan kasih belah Kamu wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu antara doa yang kita baca dalam surah Isyraq.
Kemudian yang ketiganya sembahyang sunat istikharah dan doa bagi sesuatu hajat. Bayanglah lepas tu kita kan macam-macam nak buat pilihan. Istikharah ni adalah kerana sifat kita manusia ni, Allah ciptakan kita ni adalah makhluk yang Allah jadikan untuk boleh pilih. Binatang tak boleh pilih, jin malaikat hidup mereka tak boleh pilih. Manusia boleh pilih, jin boleh pilih, manusia boleh pilih. Malaikat tak boleh pilih, iblis tak boleh pilih, binatang tak boleh pilih. Tapi manusia ni dia boleh pilih, baik pun boleh, nak jadi jahat pun boleh. Nak jadi kaya boleh, nak jadi miskin boleh. Kan? Kita boleh pilih. Jadi dalam hidup ni bila kita nak buat pilihan, kadang-kadang antara dua keadaan ini kita dilema nak buat yang mana. Apa boleh? Kalau setakat nak mandi ke tak mandi, boleh pilih itu tak apa. Tapi kalau benda-benda besar, kan? Bila kita nak buat pilihan, kadang-kadang kita tak tahu hak kita pilih ni betul atau tidak. Maka sebab tu kita perlu bergantung dan memohon pada Allah. Sebab itu orang yang nak buat pilihan supaya dia sentiasa dibimbing oleh Allah, ditunjuk oleh Allah dalam keputusan dia buat itu, mudah-mudahan tepat dan betul. Maka dia sembahyang sunat istikharah, buat untuk menentukan, meletakkan hatinya dalam buat pilihan. Sebab itu sembahyang pula sunat istikharah 2 rakaat dengan lafaznya usolli sunnatul istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Cara akan disebut nanti jika kamu ada suatu hajat yang terpaksa dikerjakan, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun wajhati fi kulli jihatin wa muqsadi fi kulli qasdin wa ghayati fi kulli sa'yin wa malja'i fi kulli shiddatin wa hammin wa wakili fi kulli amrin wa tawallani tawalliya muhabbatin wa aniyat wa inayatin fi kulli halin. Dengan nama Allah amat pemurah lagi penyayang, ya Allah, jadikanlah dirimu itu sebagai penghadapanku pada setiap arah, sasaranku pada setiap tujuan, matlamatku pada setiap usaha, tempat berlindungku pada setiap kesusahan dan duka cita, dan wakilku pada setiap urusan, dan uruskanlah daku dengan urusan kasih sayang dan keprihatinan yang semua dalam semua hal. Ini antara disebutkan doa-doa kita. Kita boleh baca sebenarnya pelbagai doa untuk memohon rahmat, belas kasihan Allah dalam kehidupan kita. Ini antara diajak kita, maksud dia lepas terbit matahari itu ada benda yang bermanfaat yang boleh kita buat. Jangan sampai kita kata tak tokoh nak buat apa. Masa teluang PKP ni aku tak tokoh nak buat apa. Itu yang salah. Itu yang dipetunjuk masa PKP dulu, orang dia tak tokoh nak buat apa, dia duduk cakap buat TikTok lah, pakai baju kelawak bini terlompat-lompat lah, kan? Seolah-olah macam tak ada tokoh nak buat apa. Sedangkan dalam itu ulama susun benda-benda ni yang kita memang benar yang hati tak suka, hati tak seronok. Kalau duk main handphone tu seronok ni, kali tengok benda macam-macam. Tapi kita kena fikir, siapa nak tolong kita dalam lubang kubur kita? Siapa nak tolong kita di padang mahsyar kita? Maka sebab itulah kita kena korban perasaan kita, jiwa kita. Buatlah benda-benda yang dijadualkan oleh para ulama untuk kebaikan hidup kita. Setelah itu, setelah selesai sembahyang istikharah isyraq tadi, engkau kerjakan hajatmu itu. Demikianlah engkau kerjakan pada setiap hajatmu yang tidak dapat tiada mengeluarkanmu daripada kesibukan dengan zikir pada pertengahan pekerjaan itu. Hendaklah engkau meniatkan berpaling kepada hak Allah Ta'ala kepada pekerjaan itu. Maka jika tiada apa-apa hajat selepas sembahyang 2 rakaat sunat istikharah itu, hendaklah kamu mengaji Al-Quran atau berzikir atau mengaji ilmu yang bermanfaat kepada dunia dan akhirat seperti yang akan disebutkan pada kita. Ada yang setengah-setengah masjid disediakan pada kita kuliah duha, kan? Masjid Al-Jalal, Masjid Taqwa dan sebagainya, Masjid Abdullah Fahim, Masjid Jami'ul Badawi contoh. Dia menyediakan kuliah-kuliah duha.
kan, pada orang-orang yang ada, untuk kita pergi ambil peluang itu. Kan, lepas isyak tu kita baca Quran ke, kan. Kemudian yang keempatnya, sembahyang sunat duha, zikir dan doa, maka apabila sampai sekira-kira 1/4 hari, kan, 1/4 hari, engkau hendaklah perbuatkan sembahyang sunat duha 2 rakaat, iaitu sekurang-kurangnya atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat dia boleh buat duha. Duha ni waktu dia selepas sembahyang isyraq sampai masuk zuhur, boleh buat macam mana apa. Antara orang kata antara cara nak kaya ni, cara nak berkaya harta apa semua ni, ialah kebanyakan sembahyang duha. Dia murah rezeki pada kita. Antara duha ni kelebihan istimewa dia ialah Allah memurahkan rezeki bagi orang yang sentiasa melaksanakan sembahyang duha. Kerana sekalian bilangan rakaat itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, jika engkau hendak meringkaskannya pada rakaat saja, maka inilah lafaznya. Kalau 2 rakaat, usolli sunnatul duha raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka kaifiat dia, cara sembahyang sunat duha pada rakaat pertama selepas baca Fatihah, bacalah wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها إلى آخر ayat. Baca surah Asy-Syams. Dan pada rakaat yang kedua selepas baca Fatihah, bacalah wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, kan, wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu antara lil usra, makna ini antara ayat, antara kaifiat sembahyang sunat duha. Mulakan dengan Asy-Syams, kemudian diikuti dengan surah Al-Lail. Contoh dia kata, ataupun tak boleh baca lagu tu, bacalah kuliah dengan aku Allah juga, tak ada masalah. Dia boleh sembahyang 2, 4, 6, 8. Bukan. Tapi apa pun sembahyang sunat ni tuan-tuan, ayat sembahyang sunat yang boleh buat 2, 4, 6, 8 ni pun dia tak boleh buat 8 rakaat satu salam, 4 rakaat satu salam. Dia 2, 2, 2, 2. Jangan penderah duha 4 rakaat satu salam, 4 rakaat satu salam. Mana kan dia kena 2, 2, 2, 2. Apabila engkau selesai pada mengerjakan sembahyang sunat 2 rakaat itu, maka perbanyakkanlah mengucapkan istighfar dan selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikatnya sentiasa mengucap selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Hendaklah kamu sentiasa mengucap selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajakkan kita. Dan kita istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah ampunkan dosanya yang dahulu dan akan datang. Kan? Sentiasa hari-hari, tak ada orang yang makhluk yang tak pernah buat salah silap dosa pun tak pernah tinggal untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita yang sentiasa terdedah dengan dosa, maka lebih aula dan lebih utama perlu sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyakkanlah mengucapkan istighfar dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selepas itu bacalah 10 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada khalqillah wa bidawamihi mulkillah. Ya. Maha suci Allah, pujian bagi Allah, tiada Tuhan kecuali Allah yang maha besar, tiada dan ia upaya kecuali dengan apa maha Allah yang maha tinggi lagi maha besar, sebanyak bilangan makhluk Allah dan selagi kekal di akhirat Allah Ta'ala. Ya.
Setelah itu bacalah sebarang doa yang engkau kehendaki pada doa-doa selepas sembahyang itu yang telah disebutkan tu. Tiada sembahyang yang mengiringi fardu ratibah di antara terbit matahari hingga gelincir matahari melainkan sembahyang isyraq dan sembahyang duha saja. Itu sembahyang sunat. Antara sembahyang subuh dengan zuhur itulah sembahyang yang disuruh. Itu yang lebih itu disuruh pergi kerja. Pencin tak buat lah. Dan ada masa yang banyak guna. Okey. Selesai saya berhentikan dulu. Mau panjang kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وارزقنا فهما وعملا اللهم ارزقنا عزا وشرفا واجعلنا مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.